تعالى وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai masjid dari kalangan imam, khotib, bilal, syiah, nojol, seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengambil manfaat daripada masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada malam ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan fiqh tentang sembahyang yang kita dirikan, iaitulah semasa kita melaksanakan sujud, semasa kita melakukan sujud, bagaimanakah kesan kepersembahyang kita sekiranya sujud kita itu di dalam keadaan dahi yang berlapik ataupun dalam keadaan dahi yang terlapik. Apakah kesan kepersembahyang kita? Saudara-saudara, di dalam perkara ini ada 10 ataupun 11 keadaan. Kita senarai dulu tuan-tuan, kemudian kita bincang satu-satu. Yang pertama, kita melakukan sujud dalam keadaan dahi yang terlapik dengan rambut
kita. Yang kedua, tuan-tuan, sujud dahi yang terlapit dengan sesuatu yang kita bawa di dalam sembahyang, dilepaskan semasa sujud dan diambil kembali apabila kita bangkit daripada sujud. Kerana sujud di atas sesuatu yang kita bawa dalam sembahyang, yang kita lepaskan semasa sujud dan kita ambil kembali selepas kita bangkit daripada sujud. Yang ketiga, tuan-tuan, sujud di atas pakaian kita sendiri yang tidak bergerak dengan gerakan kita. Yang keempat, tuan-tuan, senarai dulu, nanti kita bincang ya. Yang keempat, sujud yang terlapit dengan pakaian kita yang bergerak dengan gerakan kita. Yang kelima, sujud di atas pakaian orang lain. Sujud, dahi kita terlapit dengan pakaian orang lain. Yang keenam, sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang tidak bergerak dengan gerakan kita. Yang ketujuh, sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang bergerak dengan gerakan kita. Yang ke-8, tuan-tuan, sujud di atas sesuatu yang ditanggung oleh orang lain. Yang ke-9, tuan-tuan, sujud di atas anggota tubuh badan kita sendiri. Yang ke-10, empat. Yang ke-9, sujud di atas anggota tubuh badan kita sendiri. Yang ke-10, sujud di atas anggota tubuh badan orang lain. Yang ke-11, ya, sujud di atas sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kita. Sujud di atas sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kita, tuan-tuan. Okey, kita pergi satu-satu, tuan-tuan. Jangan, kita pergi satu-satu. Okey, yang pertama tadi, sujud di atas dahi kita yang berlapis dengan rambut, tuan-tuan. Jangan, sujud di atas rambut. Bagi anak-anak kita yang semayang, contohnya anak-anak muda kita yang semayang tidak pakai songkok, tuan-tuan,
yang rambutnya menjurai ke dahi, tuan-tuan. Bila kita sujud di atas dahi yang berlapis dengan rambut itu. Ini bagi khusus orang lelaki-lelaki lah, tuan-tuan. Apakah kesan hukum kepada sujud kita itu, tuan-tuan? Umumnya sujud kita itu sah, tuan-tuan. Umumnya sujud kita itu sah, tuan-tuan. Kecuali rambut itu menutup seluruh dahi sehingga tidak ada mana-mana bahagian dari dahi yang terkena kepada tempat sujud. Masa itu barulah batal, tuan-tuan. Sekadar separuh dahi ditutup oleh rambut tidaklah membatalkan sujud itu, tidaklah membatalkan sembahyang itu, tuan-tuan. Ataupun sekiranya rambut menutupi sebahagian besar dari dahi yang menyebabkan sebahagian kecil sahaja dahi yang kena kepada tempat sujud, itu pun sah sembahyang tu, tuan-tuan. Cuma kita orang tua-tua ni, kita tengok budak-budak muda sembahyang macam tu, kita tak suka tengok tu, yalah. Tapi sembahyang itu sah, tuan-tuan. Jadi oleh kerana tu, kalau ada orang kata kalau kita sujud ada sehelai rambut pun di dahi tak sah sembahyang, yang tu tidak betul, tuan-tuan. Di dalam kitab disebutkan sujud itu hendaklah kena sebahagian dahi ke tempat sujud. Sebahagian yang dimaksudkan di dalam kitab bukan bermaksud setengah yang diangkakan dengan angka 1/2, tidak, bukan begitu. Sebahagian kitab menyebutkan hendaklah kena satu suku daripada dahi. Satu suku bukan bermaksud yang diangkakan dengan 1/4, tuan-tuan. Sebahagian ataupun satu suku dalam perbincangan fiqh itu, tuan-tuan, bermaksud mana-mana bahagian, bukan bermaksud 1/2 ataupun 1/4, tapi bermaksud mana-mana bahagian walaupun sedikit daripada dahi yang kena kepada tempat sujud, sembahyang itu sudah sah, tuan-tuan, tidak batal. Kalau tak kena langsung dahi walaupun sedikit, yang itu batal, tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, sujud di atas sesuatu yang dibawa semasa sembahyang dan dilepaskan semasa kita sujud dan diambil kembali semasa kita bangkit daripada sujud. Macam mana, tuan-tuan? Misalnya kita sembahyang di tepi pantai, angin bertiup kencang. Bila kita letak sejadah itu akan diterbangkan oleh angin. Letak kotak ataupun surat khabar nak sujud di atas kotak itu, tuan-tuan, angin akan membawa pergi kotak itu. Nak sujud atas pasir, takut kalau ada habuk masuk dalam hidung misalnya. Jadi kita pegang sejadah tu, tuan-tuan, ataupun kita pegang kain tuala kita, tuan-tuan, ataupun kita pegang kotak tu, tuan-tuan. Bila nak sujud, kita letakkan kotak tu, sujud atas kotak tu, lepaskan, jangan dipegang dia. Bangkit, bangun, pegang kembali. Nak sujud, letak semula, bangun, angkat balik, tuan-tuan. Cuma jaga gerakan, jangan sehingga gerakan anggota besar melebihi 2 kali berturut-turut. Gerakan
dikira satu menjadi tuan-tuan. Ini satu. Contohnya macam kita buang benda atas badan kita, gerakan dikira satu macam ni. Ya, satu tuan-tuan, bukan satu dua. Kalau macam ni berhenti, baru kira dua tuan-tuan. Ya, tu. Jadi kalau macam tuan-tuan garu tu, satu kata. Ya, okey, dia kalau macam ni berhenti, baru kira dua. Ya, tu tuan-tuan. Jangan bagi lebih. Okey, definisi gerakan satu kedua ni disebut dalam, kalau kitab Melayu tuan-tuan boleh rojok di dalam Sabilal Muqtadi. Ya, macam mana kiraan tu, pergi balik tu dikira satu. Ya, tu macam kita kata kita nak gaul kat bahu kita, dikira satu tuan-tuan tu. Ya, satu, bukan satu dua tak, satu dua. Tu. Jadi kalau satu, dua, tiga batal. Okey, jadi macam tuan-tuan letakkan sejadah ataupun kain kita ataupun sapu tangan. Bila kita bangkit daripada sujud, kita pegang. Semasa sujud, lepaskan dia. Sujud di atas benda tu yang kita bawa di dalam sembahyang itu. Sembahyang itu sah, tuan-tuan. Sembahyang itu sah. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada orang datang ke masjid, dia bawa kain putih dia letak, masa nak sujud kemudian dia pegang. Nak sujud dia letak balik, bangun sujud dia pegang, bangun qiyam dia pegang, tunggu sujud dia letak. Sembahyang itu sah, tuan-tuan. Tak perlulah kita duduk tengok dia, tuan-tuan. Sembahyang itu sah. Yang ketiga, sujud di atas pakaian kita sendiri yang tidak bergerak, dengan gerakan diri kita, tuan-tuan. Pakaian kita, tapi bila kita bergerak dalam sembahyang, dia tidak bergerak. Macam mana, tuan-tuan? Contohnya, kalau orang perempuan, misalnya dia buat kain telekung yang labuh, 8 kaki, 9 kaki itu, tuan-tuan. Sembahyang dia lempar telekung ke depan. Jadi bila dia bergerak, hujung telekung itu tidak bergerak. Sujud di atas pakaian sendiri yang tidak bergerak dengan gerakan dirinya sendiri, tuan-tuan, sembahyang itu sah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok di Afghanistan Utara, golongan Pushtun, orang-orang Afghanistan golongan Pushtun, di musim sejuk mereka memakai serban ekor panjang. Ekor serban itu, tuan-tuan, digunakan untuk membelik tengkuk. Musim sejuk ni, tuan-tuan, tengkuk tidak boleh didedahkan. Kalau kita dedahkan tengkuk, dia akan pecah di dalam halkum kita, tuan-tuan. Setakat sejuk Cameron Highland, dia tak jadi macam tu, tuan-tuan. Kalau sejuk kawasan yang bersangatan, tuan-tuan, masa saya duduk dekat dengan Caspian Sea dulu, tuan-tuan, Caspian Sea Utara, musim sejuk, tuan-tuan, dia punya salji dia sampai tinggi, tuan-tuan, tu tinggi pada kipas angin tu. Jalan di atas jalan dia, mula-mula datang salji 4 jam sekali, kereta penguak salji tu akan datang, dia kuak ke tepi. Kemudian bila dah salji banyak, dia akan datang 2 jam sekali. Kemudian bila banyak, dia akan datang sejam sekali, tuan-tuan. Dia kuat. Akhirnya jalan jadi macam sungai, salji jadi macam tebing. Tinggi tu, tuan-tuan. Baju kena pakai 8 lapis. Kalau minum minyak zaitun 6 lapis pun boleh tahan. Aku tak minum, kena pakai 8 lapis, tuan-tuan. Tengkuk kita ni, tuan-tuan, tidak boleh didedahkan. Kalau dedahkan, dia pecah dalam mengkung. Nak baik boleh, penghujung musim bunga ni, tuan-tuan, barulah baik balik. Tidak dia lajak sampai ke musim panas, barulah nak sihat balik, tuan-tuan. Jadi tengkuk ni naklah dilindungi. Itu yang orang putih pakai mafla tu, tuan-tuan. Di Afghanistan Utara, golongan Pushtun, mereka belik tengkuk dengan ekor serban mereka.
Bila mereka masuk ke tempat sembahyang, tuan-tuan, ada orang yang ekor serban dia sampai 8 kaki. Dia masuk tempat sembahyang, ada heater, dia buka lilitan tu, lempar pergi. Sujud di atas pakaian sendiri yang tidak bergerak dengan gerakan diri sendiri, sembahyang itu sah, tuan-tuan. Kenapa? Berlapis dengan pakaian sendiri yang tidak bergerak dengan gerakan diri sendiri, tuan-tuan. Yang keempat, sujud di atas pakaian sendiri yang bergerak dengan gerakan diri sendiri. Pakaian kita, tuan-tuan, misalnya kalau orang lelaki, serban dia, tangan baju dia, tuan-tuan, kerana kita bergerak, tangan baju kita bergerak. Serban kita, tuan-tuan, kita bergerak, dia bergerak. Jadi bila kita turun sujud, ekor serban turun dulu, lalu kita sujud di atas ekor serban kita. Kalau kita orang perempuan, masa kita turun sujud, telekung kita melebari tempat sujud kita. Kita sujud di atas telekung kita, padahal telekung kita itu bila kita bergerak, dia bergerak. Maka sujud di atas pakaian sendiri yang bergerak dengan gerakan diri sendiri, yang ni batal sembahyang, tuan-tuan. Misalnya kita sujud di atas kepiah, tuan-tuan tengok, kalau kita sembahyang pakai kopiah macam Tun Daim Zainuddin pakai kopiah. Tuan-tuan ingat tak macam mana Tun Daim Zainuddin pakai kopiah? Tun Daim Zainuddin dia pakai kopiah hitam, orang lain semua pakai kopiah, mendongak mencongak di sebelah depan, tuan-tuan. Tun Daim kopiah dia congak sebelah belakang, ya, dia letak dekat dengan ni, dekat dengan bulu kening dia ni, tuan-tuan. Tapi Tun Daim masa nak semayang, dia tolak naik atas, tuan-tuan. Kita misalnya, aku berkenan tengok Tun Daim pakai kopiah, nak pakai macam dia, semayang pakai macam, tuan-tuan. Sujud di atas pakaian kita tu, tuan-tuan, yang bergerak dengan gerakan kita, ingat tu, batal semayang tu, tuan-tuan. Kenapa? Di tempat yang sempit kita semayang, tangan baju kita ni turun bawah, kita sujud di atas tangan baju kita ni, sehingga tidak ada bahagian dahi kita yang terkena kepada tempat sujud asal. Ingat, sujud itu batal, sembahyang itu batal, tuan-tuan. Yang kelima, sujud di atas pakaian orang lain, tuan-tuan. Kalau kita orang laki-laki misalnya, orang sebelah kita pakai serban, dia turun sujud, ekor serban dia panjang, menghampari tempat sujud kita, kita mau sujud di atas ekor serban dia, tuan-tuan. Kalau kita orang perempuan, kawan sebelah kita telekungnya sampai ke tempat sujud kita, kita sujud di atas telekung kawan kita tu, tuan-tuan, sembahyang kita sah, tuan-tuan. Sembahyang kita sah, tuan-tuan. Yang keenam, sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang bergerak, yang tidak bergerak dulu, yang tidak bergerak dengan gerakan diri kita sendiri. Yang dimaksudkan dengan barang yang kita tanggung ialah benda yang ada di atas anggota tubuh kita, tuan-tuan, ataupun benda yang ada di atas pakaian kita, yang itu dipanggil benda yang kita tanggung, tuan-tuan. Jadi yang keenam, sujud di atas benda yang kita tanggung, yang tidak bergerak dengan gerakan kita. Mana contohnya, tuan-tuan? Contohnya macam ni. Misalnya kita pergi mengembara, bawa kucing kesayangan kita. Kucing tu bila kita nak semayang, kita nak lepaskan dia,
takut nanti dia pergi berjalan merata-rata. Jadi kita pun ambil kucing tu tuan-tuan, ambil serban kita, ikat tengkuk kucing tu, kemudian ikat pada kaki kita. Bila kita ikat pada kaki serban tu tuan-tuan, serban itu menjadi benda yang kita tanggung, tapi dia tak bergerak dengan gerakan kita tuan-tuan. Dia bergerak dengan gerakan kucing. Kucing tak boleh pergi ke mana, dia pusing, dia pergi kat sejadah kita. Serban kita terbuka di atas sejadah. Masa kita turun sujud, kita sujud di atas serban kita yang menghampari di atas sejadah itu tuan-tuan. Jadi maknanya kita sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang tidak bergerak dengan gerakan kita. Semayang kita itu sah tuan-tuan. Yang ketujuh, sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang bergerak dengan gerakan kita. Misalnya tuan-tuan meraihkan nasib rakyat Palestin, ambil serban Palestin letak kat atas bahu, kat atas tengkuk ni, semayang tuan-tuan. Tuan-tuan bergerak, serban itu tentulah bergerak, dia duduk di tengkuk kita. Tuan-tuan turun sujud, kain serban itu menghampari tempat sujud. Lalu tuan-tuan sujud di atas serban yang tuan-tuan tanggung itu tuan-tuan, sehingga tidak ada bahagian daripada dahi yang terkena kepada tempat sujud tuan-tuan. Jadi sujud di atas sesuatu yang kita tanggung itu tuan-tuan, maknanya. Ataupun kita ambil tuala letak kat atas bahu kita, semayang subuh, sejuk buah tuala. Yang pakai baju ambil tuala satu letak di atas bahu. Kita turun sujud, tuala tu turun dulu, kemudian kita sujud di atas tuala tersebut. Sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang bergerak dengan gerakan kita. Semayang itu batal tuan-tuan. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, sujud di atas sesuatu yang ditanggung oleh orang lain. Tu tuan-tuan, orang lain tanggung. Misalnya orang lain letak mafla, ataupun letak serban, ataupun letak tuala di atas bahu dia. Dia turun sujud, kain itu menghampari tempat sujud kita. Dia turun dulu, kita pun turun sujud. Sujud di atas benda yang ditanggung oleh orang lain itu tuan-tuan. Maka sembahyang kita itu sah tuan-tuan. Sujud di atas sesuatu yang ditanggung oleh orang lain tuan-tuan. 9, sujud di atas anggota tubuh badan kita sendiri tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Kita sembahyang di tempat yang sempit tuan-tuan. Bila sembahyang tempat sempit ni, asal orang laki-laki tangan dia kena buka, ujung jari kena sama dengan bahu, kemudian tangan hendaklah dijauhkan, direnggangkan daripada rusuk. Okey, bila kita sembahyang ramai tempat sempit, antara mengambil tuntutan merenggangkan tangan dengan tuntutan memudahkan orang sebelah kita sembahyang, kena ambil tuntutan memudahkan orang sebelah kita sembahyang. Di tangan kita sempit sikit tuan-tuan, kita sujud di atas tangan kita. Di Mekah misalnya, pergi Mekah, dapat sujud atas tangan. Sujud di atas anggota tubuh badan sendiri, batal sembahyang tu tuan-tuan. Yang ke-10, sujud di atas batang tubuh orang lain tuan-tuan. Sujud di atas anggota tubuh badan orang lain.
Sujud di atas tangan orang ke, orang sebelah kita. Sujud di atas tapak kaki orang di depan kita ke, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, macam-macam Mekah tahun ni, tuan-tuan. Tahun ni kehadiran di Mekah lebih kurang 7 juta orang. Yang berdaftar lebih kurang 4 juta. Orang Arab dia masuk tanpa visa, tuan-tuan. Arab Saudi membenarkan kelompok orang-orang Arab masuk tanpa visa. Di jumlah yang terkumpul lebih kurang 7 juta. Tuan-tuan bayangkan 7 juta macam mana, tuan-tuan. Kenapa? Tu tempat nak letak dahi tak ada, tuan-tuan. Kena gilir sujud. Masa dia sujud kita tak boleh sujud, tuan-tuan. Dia bangkit kita buat sujud. Sujud di atas tapak kaki dia. Dia duduk baca Rabbir Firli tu kita sujud tu. Sujud di atas anggota orang lain. Ataupun tuan-tuan duduk di atas tangga. Di atas tangga, tuan-tuan, nak naik ke atas tu, tuan duduk atas tangga. Depan orang tu, depan tuan-tuan tu ada Arab sembahyang. Masa sujud, tuan-tuan sujud di atas belakang orang Arab yang sedang sujud tu, tuan-tuan. Kenapa? Sujud di atas anggota tubuh badan orang. Sama ada orang tu sedang sembahyang ataupun orang tu berada di luar daripada sembahyang, tuan-tuan. Kenapa? Sama ada orang tu Islam ataupun tak Islam, tidak ada masalah. Sujud di atas anggota tubuh badan orang lain, sembahyang itu sah, tuan-tuan. Kenapa? Cuma hendaklah dipastikan semasa kita sujud itu kepala hendaklah rendah daripada belakang, daripada punggung. Kalau kita sujud tu kepala lebih tinggi daripada belakang, daripada punggung, tak boleh. Kenapa? Kecuali sembahyang isyarat, yang tu kita bincang lagi. Kalau sembahyang sujud, maka sujud itu hendaklah dalam keadaan kepala lebih rendah daripada belakang, tuan-tuan. Itu yang ke-10. Yang ke-11, sujud di atas sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kita. Sama ada benda itu kita sendiri yang meletakkannya ataupun orang lain yang meletakkannya, ataupun berlaku secara anasir alam, tuan-tuan. Benda ni dia bukan pakaian kita, dia bukan kita tanggung, dia bukan kita bawa semasa semayang, dia tak ada kaitan dengan kita. Masa kita semayang, dia tak ada kaitan dengan kita. Contohnya beg duit kita, dompet duit kita, tuan-tuan. Nak semayang, kita nak letak dalam poket belakang, ataupun kalau ada big pocket letak depan, kita sujud di atas beg duit kita, tuan-tuan, wallet kita tu. Yang dia dianggap benda yang tidak ada kaitan dengan kita semasa kita sembahyang, tuan-tuan. Kenapa? Yang kita letak sendiri ataupun orang lain yang meletakkannya. Kita sembahyang, anak kita ambil kotak letak kat depan kita, kita sujud atas kotak tu, tuan-tuan. Ataupun berlaku secara anasir alam, unsur alam. Kita sembahyang, angin bertiup, daun jatuh di atas sejadah kita, kita sujud di atas daun yang jatuh di depan kita, tuan-tuan. Jadi sujud di atas sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kita, sembahyang itu sah, tuan-tuan. Ya, jadi itu ada 11 keadaan yang menunjukkan dahi kita berlapik ataupun terlapik semasa sembahyang. Jadi bukan bermaksud bila dahi terlapik sembahyang batal, tidak, tuan-tuan. Dia ada batal lebih kurang berapa? 3 saja, tuan-tuan. Sujud di atas pakaian kita yang bergerak dengan gerakan kita, sujud di atas sesuatu yang kita tanggung yang bergerak dengan gerakan kita, sujud di atas anggota tubuh badan kita, tuan-tuan. Kenapa? Jadi kalau tuan-tuan tengok orang datang semayang, kain sejadah dah ada, dia bawa kain berlapik, dia ni semayang ni sujud berlapik dari ni, yang tu tak dipanggil berlapik. Kenapa? Yang tu masuk dalam bab yang ke-11, sujud di atas sesuatu yang tidak ada kaitan dengannya, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan, maka bermaksud dahi tidak boleh berlapik itu hanyalah dalam beberapa keadaan, dan sebahagian besarnya tidak membatalkan sembahyang kita itu, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayah wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah.
aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bagi masa pada azan, tuan-tuan, kemudian kita buka sedikit perbincangan. Tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa soalan, kita buka, tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya, tuan-tuan. Siapa-siapa ada apa-apa, tuan-tuan, walaupun asas perbincangan kita kepada sujud yang berlapis dahinya, tetapi perbincangan itu yang kita buka apa-apa perbincangan, tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tuan-tuan. Kita tengok bagaimanakah bentuk penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cantik soalan, tuan-tuan. Yang soalan sahabat kita, kita sembahyang di tempat yang ada tai burung, ada najis. Macam mana, tuan-tuan, kalau kita sembahyang itu sujud di atas tai burung, tuan-tuan? Kenapa?
Okey, cantik soalan tuan-tuan. Dari sudut mazhab kita Syafi'i, tai burung itu dianggap najis mutawassithah, tuan-tuan, najis pertengahan. Tuan-tuan, sekiranya najis itu sedikit, tuan-tuan, najis itu ada kena bilangan yang tak banyak, sana seketul sini seketul, lalu kita terpijak najis itu ataupun kita sujud di atas najis itu, tuan-tuan, sembahyang kita itu batal, tuan-tuan. Tapi kalau di tempat yang terlalu banyak najis tai burung tu, tuan-tuan, kena tak ada tempat, di mana pun tengok, di mana pun kena, tuan-tuan, letak di kepala di mana pun kena, tuan-tuan. Okay, pada masa itu ada dua keadaan, tuan-tuan. Yang pertama, kalau kita sujud, tuan-tuan, dengan mengabaikan tai burung tersebut, tiba-tiba kena juga tai burung tu, kita abaikan, tuan-tuan, tiba-tiba kena tai burung tu, yang tu dimaafkan, dipanggil umum balwa, dipanggil umum balwa, tuan-tuan, kena dipanggil umum balwa. Apa makna umum balwa, tuan-tuan? Bala yang sudah umum sukar untuk dielakkan. Okey. Yang kedua, kalau sekiranya tuan-tuan sujud itu, tuan-tuan dalam hati letak sujud di atas tai burung, yang tu batal sembahyang kita, tuan-tuan. Kena? Yang tadi pun sujud kena tai burung, tapi dia abaikan. Aku sujud atas lantai, kena tai burung di tempat yang umum balwa, sembahyang itu sah. Kena? Kaih buang pun ada juga, tuan-tuan, bekah apa semua ada situ. Tapi kalau kita sujud, hati kita letak kita sujud atas tai burung, sembahyang itu batal, tuan-tuan. Itu penyelesaiannya. Yang kedua, dilihat daripada pandangan mazhab Maliki, tuan-tuan. Di dalam mazhab Maliki, mereka tidak meletakkan najis terhadap najis daripada binatang yang boleh dimakan. Tu, tuan-tuan, dengan syarat najis itu sekali, tuan-tuan, dengan syarat najis itu sekali. Ini adalah penyelesaian di dalam mazhab Maliki. Burung merpati boleh makan, tai burung merpati kita sujud atas dia, tak batal. Pandangan dalam mazhab Maliki, dengan syarat tai burung itu sekali, tuan-tuan. Macam mana sekali? Burung makan gandum, kemudian burung itu buang najis, sekali najisnya. Tapi kalau najis itu dua kali, burung makan najis, kemudian burung mengeluarkan najis, yang itu batal, tuan-tuan. Dua kali najis. Mereka berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengesahkan tentang unta zakat. Tuan-tuan buka di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, tuan-tuan akan jumpa cerita berkenaan dengan unta zakat berlaku di zaman Nabi. Nabi menyerahkan unta zakat kepada tetamunya. Unta zakat itu, tuan-tuan, Nabi menyerahkan kepada tetamunya. Tetamu Nabi minum susu unta zakat itu dan minum yashrabunal baul, dan minum air kencing unta tu, tuan-tuan. Unta ialah binatang boleh makan yang paling besar yang duduk di darat, tuan-tuan. Di darat ni binatang yang paling besar yang kita boleh makan ialah unta, tuan-tuan. Jadi bila air kencing unta dihalalkan, tuan-tuan, maka binatang yang lebih kecil daripada tu, mazhab Maliki meletakkan tidak najis, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak nama di Malaysia ni, misalnya nama-namanya orang tua bangkali ingat, tu Datuk Tuan Haji Sulaiman Palestin. Pernah dengar ya? Orang tua pernah dengar, tuan-tuan. Tuan Guru Haji Abu Bakar Palestin, ni orang Kedah, air hitam, tuan-tuan. Mereka ni adalah dua orang anak Melayu yang dulu belajar di Mesir. Semasa berlaku peperangan di antara Mesir dan Israel, mereka keluar daripada tempat belajar mereka
mereka pergi ke Palestin, tuan-tuan, kerana berperang, kerana sama-sama nak membantu orang Palestin, tuan-tuan. Sepanjang jalan tu mereka singgah di perkampungan Arab. Mereka ni orang Malaysia yang sempat minum air kencing unta, tuan-tuan. Ya, air kencing unta, tuan tengok tak? Air kencing unta. Tu air kencing unta dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, menghalalkannya. Air kencing unta. Tuan-tuan jangan terkejut tu. Air kencing unta, tuan-tuan. Tu. Wa yashrabuna labana wal baula. Bila Nabi bagi kepada tetamunya, maka mereka minum susu dan juga air kencing unta tu. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita orang minum air kencing unta, dalam pandangan kita kata agama kita, air kencing unta ni walaupun pelik kita dengar tuan-tuan, tetapi dia adalah satu benda yang dibenarkan untuk diminum, tuan-tuan. Jadi mazhab Maliki berdalil pas itu, kalaulah air kencing unta, binatang yang besar, air kencingnya tidak najis, maka binatang yang boleh makan yang lebih kecil daripada itu, mereka meletakkan bahawa tidak najis. Jadi oleh kerana itulah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, ke Karachi, pernah keluar? Di India dia banyak mazhab Maliki dan Hanafi. Mereka tak kisah tahi burung, tuan-tuan. Sebab apa? Di sisi mazhab mereka, tahi burung itu tidak najis. Di sisi mazhab kita, apabila terlalu banyak tidak boleh dielakkan, dia panggil umum balwa, dimaafkan. Itu cantik soalan tu. Ada bagi tuan-tuan? Ada apa tuan-tuan kita? Siapa-siapa yang ada apa-apa? Ya. Pakai mic. Kawan-kawan nak dengar. Ini soalan, tuan-tuan. Muslimat ada soalan tak? Assalamualaikum. Okey, cantik soalan, tuan-tuan. Ya, soalan sahabat kita berkenaan dengan sujud. Bila kita sujud, tuan-tuan, kemudian pasir lekat di dahi kita, kemudian kita sujud lagi sekali, apa hukum sujud kita tu, tuan-tuan? Okey, mula-mula kita sujud, pasir di atas tanah atau atas tempat sujud kita, tuan-tuan. Okey, sujud kita yang pertama, pasir itu berstatus yang ke-11 itu, sesuatu yang tidak ada kaitan dengan kita. Okey, masa kita sujud yang pertama, pasir duduk di tanah ataupun di atas tempat sujud kita. Jadi kita sujud di atas pasir. Untuk sujud yang pertama, status pasir itu ialah perkara yang tidak ada kaitan dengan kita. Jadi sujud kita yang pertama itu sah, tuan-tuan. Kemudian pasir itu lekat di dahi kita. Apabila pasir itu lekat di dahi kita, kita turun sujud, tuan-tuan. Pada masa itu status pasir itu sudah menjadi sesuatu yang kita tanggung, yang bergerak dengan gerakan kita. Yang ketujuh dalam perbincangan kita tadi, sujud di atas sesuatu yang kita tanggung, yang bergerak dengan gerakan kita. Tetapi pasir itu kecil, tuan-tuan, tidak memenuhi seluruh dahi kita, maka sujud kita itu sah. Status pasir pada masa itu ialah sesuatu yang kita tanggung, yang bergerak dengan gerakan kita. Mengapa sujud kita sah? Kerana pasir itu kecil, ada bahagian dahi kita yang terkena kepada tempat sujud. Cantik soalan tu, tuan-tuan. Ada baik kita?
Ya. Ada. Silakan, insya-Allah. Okey, cantik soalan tuan-tuan. Cantik soalan kita. Sahabat kita tanya, kalau kita sujud terkena pada benda yang duduk di atas sejadah kita ataupun di atas tempat sujud kita, lalu kita angkat, kita sujud lain tuan-tuan, nak bagi sedap sujud kita tu, apakah kesan kepada sembahyang kita tuan-tuan? Okey, sujud di atas benda yang kita tidak selesa, yang duduk di atas tempat sujud kita tuan-tuan, sujud kita sudah sah. Bila kita angkat, kita naklah angkat terus, jangan diletak lagi sekali. Letak lagi sekali itu batal, kerana hukumnya menjadi sujud 2 kali tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan sujud kena di atas benda yang tidak menyenangkan, kalau ada 2 pilihan saja tuan-tuan, sama ada tuan-tuan angkat terus daripada sujud itu, ataupun tuan-tuan pusing dahi itu tuan-tuan, dahi kita golekkan. Kena boleh kita teruskan sujud. Kalau angkat, kena angkat terus. Kalau nak sujud lagi, golekkan dahi kita tu tuan-tuan. Kena mengangkat, meletakkan balik, membatalkan sembahyang, kerana hukumnya menambah sujud. Kalau golek, sembahyang itu sah tuan-tuan. Angkat terus, sembahyang itu sah. Kalau seret, sembahyang itu sah. Itu cantik soalan tu tuan-tuan. Ada apa kita? Ada apa tuan-tuan kita? Ya. Okey tuan-tuan, kita bagi raikan sahabat kita, ada satu soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, cantik soalan tuan-tuan. Kalau kita turun sujud, tiba-tiba ada najis di depan kita tuan-tuan, nak buat macam mana? Kita kena alihkan anggota kita dan pakaian kita tuan-tuan. Alihkan anggota tubuh badan kita dan pakaian kita, jangan bagi kena kepada najis itu. Kena najis itu membatalkan, kecuali di tempat umum balua macam tadi, yang tu kena abaikan tuan-tuan. Tempat biasa tuan-tuan nak turun sujud, jangan bagi najis itu kena kepada anggota, berhubung langsung dengan anggota kita ataupun dengan pakaian kita. Kena pakaian kita, najis yang tak dimaafkan, sembahyang kita batal tuan-tuan. Tapi kalau di tempat yang sudah berata najisnya, yang tu dimaafkan, abaikan najis itu, sujudlah macam mana pun tuan-tuan. Ya, tu. Yang kedua, macam mana hukum kita sembahyang tidak masuk saf? Sembahyang kita sah tuan-tuan, jamaah kita sah, cuma tak dapat pahala saf sahaja. Ya, dalam keadaan sembahyang berjamaah dengan sah ni tuan-tuan, kita ada 4 keadaan. Ya, yang pertama, keadaan yang pertama, imam dan makmum dalam satu bangunan. Okey. Yang kedua, imam dalam bangunan, makmum di luar bangunan. Yang ketiga, makmum dalam bangunan, imam di luar bangunan. Tuan-tuan, yang ketiga, yang keempat, makmum dan imam
dalam bangunan tetapi dipisahkan oleh bahagian yang terkatup, tuan-tuan. Okey, kita ambil satu contoh. Makmum dan imam dalam satu bangunan. Tuan-tuan datang agak lambat. Imam sudah duduk di tasyahud akhir. Tuan-tuan naik daripada tangga, nak datang ke tempat imam, takut kalau imam bagi salam, tak sempat kita nak bermakmum dengan dia, tuan-tuan. Naik saja tangga, takbir ihram di sana, tuan-tuan. Semayang itu sah, jamaah itu sah, kita dapat jamaah tu, tuan-tuan. Cuma tidak dapat pahala saf, tuan-tuan. Kemudian nak datang ke tidak ke tempat imam tu, tuan-tuan. Kalau kita datang perjalanannya 1-2 dengan syarat imam tak siap lagi lah semayang tu, tuan-tuan. Kalau imam dah siap dah, tuan-tuan tak datang tak apa. Kalau imam belum siap lagi, jalannya 1-2 1-2. Yang ni 4 batu pun boleh jalan, tuan-tuan. Tak batal. Selagi kita belum masuk ke dalam saf, kita hanya tidak dapat pahala saf sahaja. Sembahyang itu sah, mengikut imam itu sah, kemudian berjamaah itu sah. Yang tak dapat pahala saf sahaja. Itu kalau dalam bangunan. Dalam bangunan ni tak kira sejauh mana. Kalau luar bangunan, okey, seorang dalam seorang luar, yang ni dikira macam ni, tuan-tuan. Kerana kalau kita dengan imam saja, imam dalam bangunan, kita luar bangunan, jarak kita dengan imam, okey, kalau kita dengan imam, imam dalam satu bangunan, kita dengan di luar bangunan, tuan-tuan. Tapi kita nampak pergerakan dia. Okey, tuan-tuan, jarak kita dengan imam diukur dengan, kita kata, okey, kalau imam tu, okey, jarak kita dengan dia mesti tidak lebih daripada 300 hasta, tuan-tuan. 300 hasta, tuan-tuan. Lebih kurang 450 kaki. Kalau ada makmum yang melimpah keluar, jarak kita dengan makmum yang melimpah keluar itu, yang terakhir, tuan-tuan, hendaklah tidak lebih daripada 300 hasta, tuan-tuan. Kalau kita kata makmum sampai, kita kata ke belakang, kita nampak makmum di pintu tu, jarak kita dengan dinding yang terakhir tu, tuan-tuan, mestilah tidak lebih daripada 300 hasta, tuan-tuan. Tu semayang itu sah, cuma yang tak dapat pahala saf sahaja, tuan-tuan. Misalnya, tuan-tuan, orang yang mengalami penyakit, misalnya penyakit apa, tuan-tuan? Penyakit bau badan yang tidak enak. Bau badan dia tak enak, tuan-tuan. Macam mana Allah Ta'ala uji dia, tuan-tuan. Tu misalnya menanah telinga, contoh dia, tuan-tuan. Menanah telinga, tapi dia ni nak juga semayang berjamaah. Yang ni kita malu, tuan-tuan. Kita tak ada menganah apa benda, tak semayang berjamaah, duduk main kat rumah, tuan-tuan. Orang ni dia menanah telinga, tuan-tuan, tapi dia nak datang juga jemaah. Orang ni, tuan-tuan, dia makruh duduk dalam saf. Makruh dalam saf. Sebab apa, tuan-tuan? Mau terkeluar nasi orang yang sebelah dia tu semayang, tuan-tuan. Dia semayang berjamaah duduk belakang. Tu. Orang yang diuji oleh Allah dengan bau badan yang tidak enak, tuan-tuan. Tu semayang berjamaah tetapi tidak disunatkan duduk dalam saf, tuan-tuan. Nak semayang juga, duduklah di belakang, tuan-tuan. Semayang boleh, tuan-tuan. Cuma dia tidak dapat pahala saf sahaja. Pahala semayang dapat, pahala sah jemaah, jemaahnya sah, tidak dapat pahala saf sahaja. Jadi boleh kita semayang. Orang yang semayang tidak duduk di dalam saf, semayangnya sah, jemaahnya sah, cuma tidak dapat pahala saf sahaja. Cantik soalan itu, tuan-tuan. Sekadar itulah pertemuan kita pada malam ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, saya masih berusaha untuk melengkapkan ataupun pembinaan kepada pusat pengajian kita.
Pusat pengajian kita itu kita baru dalam peringkat awal, tuan-tuan. Ada budak-budak anak-anak kita yang mengaji hafazan Quran, ada yang baca kitab, ada muslimat tunggal yang duduk dengan kita baca kitab, tuan-tuan. Banyak lagi keperluan yang kita perlukan. Maka saya dengan rendah hati mohon kepada pihak pengurusan masjid kita memudahkan sahabat-sahabat kita nak buat caruman harta yang Allah bagi pada dia untuk pusat pengajian kita, tuan-tuan. Itu ada sahabat saya tu, tuan-tuan, bawa bekas tung tu, tuan-tuan, tung yang warna merah, ada gambar sekolah budak-budak mengaji tu, tuan. Jadi tuan-tuan letaklah apa-apa yang tuan-tuan nak letakkan daripada rezeki yang Allah anugerahkan kepada tuan-tuan, supaya tuan-tuan jadikan harta tuan-tuan itu harta fisabilillah yang menunggu kita di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Latihlah diri kita untuk menjadi orang yang hidup di atas muka bumi ini, berusaha bersungguh-sungguh mencari harta. Kemudian kita timbunkanlah harta itu, dan kemudian kita bawa harta yang telah kita himpun dan kita timbun itu ke akhirat bersama-sama dengan kita. Janganlah kita menjadikan diri kita orang yang hidup di atas muka bumi ini berusaha, berikhtiar mencari harta, menimbunkan harta, kemudian meninggalkan harta yang kita timbunkan itu tidak dibawa ke akhirat. Kita tinggalkan di dunia. Harta yang kita tinggalkan di dunia itu tidak akan banyak memberi faedah kepada kita di akhirat nanti, tuan-tuan. Oleh kerana itu, jauhkanlah kita daripada melakukan perkara yang sedemikian itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.